Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Nur Carmila binti Mak Ramli mewakili kumpulan 4 yang terdiri daripada 4 ahli iaitu Munira Nis Zakaria, Nurul Haidah, Nurul Azira dan juga Noratini Ismail. Okey, baiklah, ini adalah rancangan pengajaran harian kami yang mata pelajaran yang kami pilih adalah Bahasa Melayu, tarikh 4 September 2023, tahun 2 pintar, bilangan murid atau pelajar 30 orang dan masa yang ditetapkan adalah 9 pagi iaitu sampai 9.30 pagi. Tema yang kami pilih adalah unit 3, keluarga berhemah, tajuk penjodoh bilangan dan kemahiran fokus menilai dan bertutur. Okey, seterusnya. Standard kandungan ini adalah memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks, dan standard pembelajaran murid dapat memahami, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Kami memilih topik penjodoh bilangan. Okey, baiklah. Objektif RPH ini yang pertama, mengenal pasti penjodoh bilangan yang betul mengikut kata nama konkret seperti haiwan, benda, tempat dan lain-lain. Dan yang kedua, menyatakan penjodoh bilangan bagi sesuatu kata nama konkret dengan betul. Objektif yang ketiga, menulis sekurang-kurangnya 3 ayat menggunakan penjodoh bilangan yang betul. Okey, baiklah, kriteria kejayaan. Yang pertama, murid dapat mengenal pasti penjodoh bilangan dan kegunaannya. Dan yang kedua, murid dapat menyatakan penjodoh bilangan, dan yang terakhir, murid dapat membina ayat menggunakan penjodoh bilangan dengan betul. Manakala pengisian kurikulum iaitu EMK, nilai murni terdiri daripada bekerjasama, baik hati, keberanian, keyakinan dan juga bertolak ansur. Manakala kemahiran berfikir iaitu KB, mengecam, mencirikan dan membezakan. Kemahiran personal pula berkomunikasi, dan kemahiran belajar cara belajar PCB iaitu mendengar, meneliti dan juga memahami, dan AMK adalah bahasa dan juga nilai murni. Kami memilih bahan bantu mengajar iaitu kad gambar objek yang jumlahnya adalah 9 mengikut gambar-gambar yang terpilih lah. Manakala kertas marker dan juga pen marker 5 untuk setiap kumpulan iaitu terdiri daripada 5 kumpulan, dan juga laptop dan juga skrin LCD screen untuk menayangkan bahan mengajar menggunakan teknologi iaitu Canva. Lepas tu pengetahuan sedia ada murid, murid telah belajar kata am dan juga kata nama khas di topik sebelum penjodoh bilangan, dan kebat untuk belajar adalah memahami dan juga mengaplikasi. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya, Aidah. Seterusnya saya akan membentangkan tentang langkah pengajaran iaitu bagi set induksi yang bermasa selama 5 minit. Isi pelajaran ialah kad gambar objek. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ialah yang pertama, guru memberi salam dan bertanya khabar kepada para pelajar. Yang kedua, guru menunjukkan beberapa keping gambar dan bertanya beberapa soalan mengenai pengetahuan sedia ada para pelajar. Contohnya A, apakah objek dalam gambar ini? B, apakah penjodoh bilangan yang sesuai dengan objek tersebut? Yang ketiga, guru meminta sedikit maklum balas daripada pelajar. Yang keempat, guru mengaitkan situasi tadi dengan tajuk pembelajaran pada hari ini iaitu mengenai penjodoh bilangan. Yang seterusnya, langkah 1 yang mengasa selama 5 minit. Isi pelajaran ialah aplikasi Canva. Yang pertama, guru menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran tentang penjodoh bilangan menggunakan Canva dengan menerangkan apa itu penjodoh bilangan, cara pengaplikasian penjodoh bilangan dalam ayat, kategori penjodoh bilangan,
Yang kedua, guru memberikan penjodoh-penjodoh bilangan beserta contohnya. Yang ketiga, guru meminta pelajar memberi contoh-contoh lain bagi setiap penjodoh bilangan yang dinyatakan. Seterusnya, yang keempat, pelajar memberikan contoh-contoh yang bersesuaian. Dan yang kelima, guru mengulas jawapan pelajar-pelajar yang berikan. Seterusnya, bagi langkah 2, mengambil masa selama 10 minit. Penggunaan aplikasi WordWall. Yang pertama, guru membuka aplikasi WordWall untuk menguji kefahaman para pelajar. Kedua, guru memberi arahan tentang cara untuk menjawab kuis tersebut. Yang ketiga, pelajar diminta untuk menjawab kuis dalam aplikasi WordWall tentang topik ini. Seterusnya, yang keempat, guru menjalankan perbincangan dalam menyemak jawapan yang dijawab oleh pelajar. Yang kelima, guru memberikan penghargaan kepada pelajar yang dapat markah tinggi dalam kuis tersebut. Bagi langkah ketiga, iaitu yang bermasa selama 8 minit, aktiviti berkumpulan menggunakan kertas majo dan pen marker. Pertama, guru memberikan arahan bagi aktiviti yang akan dijalankan, iaitu setiap kumpulan akan diberikan sebanyak 2 penjodoh bilangan dan mereka dikehendaki membina ayat. Yang kedua, pelajar telah dibagikan kepada 5 kumpulan kecil, iaitu 5 orang ahli dalam setiap kumpulan untuk membina ayat. Seterusnya, guru mengagihkan kertas mahjong dan pen marker kepada setiap kumpulan. Yang keempat, pelajar diberikan masa selama 6 minit untuk membina 2 ayat berdasarkan penjodoh bilangan telah diberikan. Yang kelima, guru membimbing murid-murid sepanjang murid membuat latihan tersebut. Seterusnya, bagi penutup yang mengambil masa selama 8 minit, iaitu pembentangan dan rumusan. Yang pertama, seorang wakil setiap kumpulan diminta untuk membaca ayat yang telah dibina di hadapan kelas. Kedua, pelajar yang lain dikehendaki untuk mendengar dengan teliti dan mengenal pasti penjodoh bilangan digunakan dalam ayat kumpulan pembentang. Yang ketiga, guru membuat pembentulan serta-merta sekiranya ada kesilapan pada ayat berkaitan penjodoh bilangan dibina oleh pelajar. Yang keempat, guru merumuskan secara ringkas berhubungan hasil pembelajaran berkaitan penjodoh bilangan. Seterusnya, bagi refleksi guru, sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini sangat memuaskan. Hal ini demikian kerana murid-murid ini juga dapat memahami topik atau tajuk yang diajar serta dapat menjana idea-idea yang menarik. Dengan itu, PDPC pada hari ini telah mencapai objektif apabila semua murid mencapai kriteria kejayaan yang diingini. Murid juga dapat memahami tajuk yang disampaikan dengan baik dan cemerlang. Seterusnya, murid juga dapat bertukar pendapat dan idea yang bernas dengan tajuk yang diajar. Oleh itu, murid-murid juga melibatkan diri semasa PDP berjalan di dalam kelas. Bagi kekuatan pula, antara kekuatan yang dapat dilihat ialah bahan bantu mengajar. Hal ini kerana bahan bantu mengajar merupakan sesuatu yang perlu dititik beratkan dalam menarik minat murid-murid untuk fokus di dalam kelas. Di samping itu, ia dapat menarik murid-murid untuk melibatkan diri dalam sesi PDPC. Perkara ini disebabkan oleh murid-murid sekolah rendah sukar untuk fokus dalam jangka masa yang lama. Oleh itu, guru-guru perlu bijak memilih bahan bantu mengajar yang sesuai seperti kad gambar objek, kertas mahjong, LCD dan lain-lain yang bersesuaian. Jadi, guru menggunakan kad gambar objek supaya pelajar memahami maksud yang disampaikan dalam memahami topik yang diajar hari ini. Selain itu, penglibatan murid dalam sesi pengajaran dan pembelajaran amat diperlukan untuk mencapai objektif pembelajaran. Murid-murid akan bersemangat apabila kita menggunakan bahan bantu mengajar yang menarik untuk mereka fokus di dalam kelas. Seterusnya, bagi kekurangan pula, sebilangan murid masih tidak memahami maksud yang disampaikan oleh guru memilih untuk mendiamkan diri dalam kelas. Tetapi guru banyak mendekati murid-murid yang lemah supaya mereka fokus masa sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Oleh itu, pelajar lemah ini guru akan memberikan latihan pengukuhan kepada mereka. Bagi cadangan penambahbaikan pula, kami sebagai guru merasakan bahawa penambahbaikan yang sesuai dilakukan adalah dari aspek penyampaian dalam bilik darjah dan penggunaan bahan bantu mengajar seperti YouTube, quiz game dan lain-lain yang lebih menarik perhatian murid-murid. Sekian sahaja pembentangan dari kami. Terima kasih.